Orang boleh solat malam dia iktiraf. Orang jaga mak bapak dia iktiraf sebagai jihad dalam Allah. Orang yang jaga hati dia iktiraf juga sebagai jihad dalam Allah. Berarti dia maksudnya ialah attitude. Terus yang semua hadap kita ni adalah kerja agama ni mesti kena mengiktiraf itu dekat semua orang. Tak perlu kita dekat level sama macam kita ni. Ni bukan isu apa Islam ni, isu attitude. Itu sikap kita. Bila kita berlaku selalunya dalam kepimpinan yang kompleks kan, yang ada budaya dia sendiri. Betul macam PAS dan orang sekalian ke budaya dia tu dia mesti kena ada Islami. Jadi orang yang tak ada Islami tak nak kena biar umpama dia. Jadi dia ni dia anggap sebagai tak cukup saran dia. Jadi bukan salah Islam. Ini ialah isu budaya beragama. Dalam konteks PAS ni, kalau orang tu bukan ahli, mesti dia tak boleh cakap tentang Islam. Khususnya boleh cakap tentang PAS yang dia tak ada ahli umpama dia. Jadi yang ini bukan isu Islam. Isu ialah kebudayaan Islam tak kompetitif orang sendiri. Mengenai tahapan orang sebenarnya, dia sebenarnya dia satu isu yang lain daripada attitude ni mengenai secara kita punya mikro. Contoh dalam konteks jemaah kita, jemaah kita ni dia bukan bergerak atas apa terpaksa nak buat. Jemaah dia ada wawasan. Bila dia ada wawasan, automatically dia mempunyai apa target dia. Contoh dalam konteks di sini, kalau kita mau kita punya JIK kita ni ialah mendempani isu-isu apa ni kepentingan masyarakat kampus. Contoh macam isu UIN umpama dia kan, yang dalam kerangka yang sederhana tapi mesti kena sampai umpama dia. Jadi automatik amal Islam kita bincang kat itu. Contoh dia kita menggerak usaha, kita buat kita punya convention, kita ikut kepentingan UIN kan. Jadi benda tu semua tu boleh buat, tak perlu tunggu kita ada sebuah negara. Tak perlu kita mempunyai sebuah parti. Kalau kita ada 5 orang pun kita dah boleh buat convention. Contoh convention kecil macam ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, kalau kita lihat betul, masalah perlawanan yang terlalu kuat ataupun tabiat perlawanan yang kuat dalam organisasi. Untuk kadang-kadang kita akan hilang benefit kita. Sebagai contoh, apabila PAS dia dikunci dengan cita-cita keislaman dia, contoh macam hudud dengan negara Islam. Masalah bila kita tak libat benda tu, kita force benda tu sampai tak dapat. Kita force benda sampai tak dapat. Contoh dia ada 5 step. Step yang kedua kita tak boleh buat, kita force step pertama dan kita confirm sampai kedua gagal. Yang ni yang berlaku pada PAS waktu dia dalam 2004 tu. Bila dia force, dia tahu betul orang memang berbeza pendapat yang tajam, yang perbezaan pendapat yang tajam itu pasti memanjangkan kezaliman UMNO itu. Bila rakyat pecah, pakatan rakyat pecah, memang baik UMNO semua. Jadi kita improve lagi benda tu kan. Sedang kita tahu benda tu terjadi dalam isu itu negara Islam. Jadi yang ni bukan isu keimanan ke, bukan isu ni isu apa ni, strategi kita ataupun dimensi amal Islami yang kita nak ambil macam mana. Jadi dalam konteks kita memang tak mahu. Sedangkan amal Islami saya kata tadi luar ruang lingkup dia. Kita tak pernah ajak orang untuk dekat kita dalam konteks kesihatan. Kita tak pernah ajak orang ni dekat kita dalam konteks kekeluargaan. Beli rumah pun kena ada kontrak. Gila bromance ada kontrak. Contoh buat projek ada kontrak. Buat projek buat tengah Melayu sama, ikut Cina sama pemodal kan. Padahal nak beli ayak ada kontrak. Dan ada piawaian ayak. Bapa ni layan ayak tu, sudah kita mesti untuk ni. Buat projek tak ada kontrak. Jadi amal Islami kita ni, bila kita boleh bincang kekeluargaan dan benda tu tak payah ada sebuah negara. Seperti cerita tentang konsep kontrak ni, kena kawin pun ada kontrak. Baru orang selamat. Di segi pewarisan, di segi harta dan sebagainya. Tak payah tunggu dalam Islam. Sampai Islam memang kena buat. Sebab jaminan semua jaminan. Betul pemodal. Ataupun dalam dimensi yang lain ni, kesihatan. Cerita pasal breast cancer campaign. Cuba kita tidak betul. Kita tak pasal dalam amal Islami PAS untuk menunjuk. Padahal benda ni tak berperang tu. Rasulullah SAW itu benda yang paling mudah yang Nabi buat antara amal Islami ni ialah kumpul semua orang untuk menolak kezaliman dalam perjanjian wudu. Agar sama dengan kepala gangster. Sampai kejahatan-kejahatan dalam perjanjian yang semua benda ni berlaku sampai berlaku. Jadi
sekarang ni saya tengok ialah satu attitude. Bila kita bangkit mengenai amal Islami ni, keimanan, lepas tu ada setengah nak lebih, ada setengah nak kuat, itu ialah isu dia attitude. Dari segi organisasi ni, saya rasa isu dia adalah wawasan. Wawasan kita tu, kita nak pilih wawasan yang adalah satu yang lama lah, lawan sampai kalau orang bunuh sebenarnya, kita lawan sampai kalau. Ataupun kita nak ambil dimensi yang lain, yang kita boleh lawan adalah semua benda yang bila kita benar. Dari segi kesihatan, dari segi keluargaan, dari segi kita ajak orang ni, kalau dalam konteks ni, dari segi pendidikan, benda tu tak payah ada sebuah parti. Kita dah boleh bincang tu. Jadi amal Islami yang kita bincang ni adalah Bollywood itu mesti kena anjas sejauh tu, baru kita boleh ada satu dinamika dalam pemikiran kita, akhirnya akan membentuk attitude kita yang lebih dinamik. Budaya organisasi kita akan dinamik. Kita akan anggap bahawa Islam ni tak cukup kita hanya buat dalam bentuk parti. Unsur pertolongan luar parti perlu ada, NGO kena ada, kanan mahasiswa kena ada, perbezaan pendapat kena ada. Sebab semua tu akan menggarap kekuatan yang ada pada kau dapat. PAS hanya akan kuat bila mempunyai lebih satu identiti. PAS akan kuat bila berkawan dengan lebih ramai orang. Bukan begitu dia, orang yang beza pendapat tu tutup itu. Jadi dia akan kuat. Jadi sebab amal Islam ini dia kena pergi sampai hidup ni. Dia kata amal Islam ni kita meraihkan semua orang lah. Amal Islam ni ada toleran. Kena iktiraf semua kebenaran yang ada. Dan sebab mengiktiraf kebenaran ni satu benda yang memang dituntut agama. Asalkan perkara itu mau Kebaikan kita kena iktiraf. Sebab faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita nak iktiraf program ni sebagai program amal Islami, tentu kita tak akan boleh buat benda yang besar. Kalau dalam konteks Pakatan Rakyat, kita tak boleh mengiktiraf partisipasi itu sebagai amal Islami, tentu kita tak akan boleh mengiktiraf kewajipan untuk bernegara. Sebab ma la yutimul wajib illa bihi fa huwa bil wajib. Takkan boleh tidak sempurna satu benda itu bolehkan perlu satu benda yang lain, maka benda yang lain itu menjadi benda yang wajib. Tak sempurna untuk mewujudkan sebuah negara, mereka perlu pada sebuah jemaah dan parti. Jadi parti itu menjadi benda yang wajib. Tak sempurna mufakat parti yang nama PAS ni, kecuali perlu pada mufakat yang lain termasuk Pakatan Rakyat, maka Pakatan Rakyat itu menjadi benda yang wajib. Jadi kadang-kadang kita pakai amal Islami ni dalam konteks jemaah. Bila nak menang dengan UMNO ni, kita tak mau pakai pula kewajipan untuk berpakat dengan semua orang untuk membuatkan amal dengan bangsa Islam. Jadi itu antara bentuk dimensi yang kita bincang. Dia ada satu dilema dalam jemaah ni. Maka kepada jemaah amal Islam dan jemaah. Kalau zaman saya dulu dia ada satu dilema ataupun konflik. Kita nak buat satu perkara yang boleh kerja kepada masyarakat kampus kan. Kampus tak apa benda je. Dia ada satu perkara, sistem dia kena tanya orang atas ni. Dia ada satu bahai tu, dia satu bahai kena tanya orang ni, kena tanya ketua pemuda tu, kena tanya orang ni. Apa tu yang jaga mahasiswa JPM? Yang JPM tu boleh bagi JPM bagi, boleh buat. Seolah-olah ni kalau JPM tak bagi, ini bukan amal Islam ni. Dia amal kafir. Okey, dia jadi macam tu. Budaya ni biasanya sangat-sangat dia macam virus dalam satu bulan. Bahaya sebab dia melambatkan gerakan, dia melambatkan usaha perbaikan, dia melambatkan usaha pencerahan. Bahaya. Okey, kita ada pendapat. Saya dah sebut ni. Lagi. Okey. Perkara yang bangkit ni ialah, contoh dia ialah apa yang disebut ni sebenarnya dah di bawah subjek perbezaan pendapat. Betul kan? Apa sebut ni bila orang bawah nak buat, kena minta pendapat orang atas. Orang atas pula kata hak bawah ni berbeza dengan kami, semua benda tak boleh buat. Betul Yusuf Qaradawi dia dah sebut mengenai perbezaan pendapat. Kita sebut sebagai ikhtilaf. Dan kita boleh menolak pendapat orang ni tanpa kita mendengar hujah dari sini adalah kesalahan attitude. Pemikiran kita tak boleh absorb ataupun kita tak boleh toleransi dengan pemikiran semua orang ni. Ini adalah masalah attitude. Ini bukan masalah keislaman, keimanan, bukan ada masalah attitude kita. Betul Yusuf Qaradawi disebut kata. Bila kita bincang mengenai attitude dalam perbezaan ataupun al-ikhtilaf ni, automatically dia beritahu kata al-ikhtilaf ni dia ada dua benda.
kita kena bila kita mempunyai satu subjek yang berbeza pendapat ni, kita kena tentukan dulu subjek kita ni di bawah kategori yang mana. Satu dipanggil sebagai al-ikhtilaf at-tanawu'i ataupun perbezaan pendapat dalam bentuk kepelbagaian. Yang satu lagi ialah al-ikhtilaf at-tanaqudi, iaitu perbezaan pendapat di bawah kategori pertembungan. Apa makna kepelbagaian dan apa makna pertembungan? Maksud kepelbagaian ni adalah perbezaan pendapat dalam bentuk al-ijtihad. Zaman Rasulullah SAW dulu pernah berlaku bila mana lepas lepas habis satu perang, kemudian nak pergi mengepung Bani Qainuqa ni kan. Nabi kata jangan hangpa sembahyang melainkan sembahyang dekat Qainuqa. Ini Nabi sebut, walaupun kita tak boleh jadikan dia sebagai dalil syarak, tapi idrah kita boleh ambil kan. Bila berlaku benda ni dalam perjalanan tu, ada sahabat ni mereka mengambil pendirian untuk sembahyang dalam waktu dia. Dan ada sebahagian yang ni berijtihad kata menghimpunkan sembahyang. Bila sampai kepada Nabi, kedua-dua ijtihad tu boleh dipakai. Kenapa? Dalam beribadah tu, dua-dua benda tu mungkin asas masing-masing. Satu asas ikut nas Al-Quran, iaitu sembahyang kena dalam waktu dia. Satu lagi pula berpendapat bahawa Nabi punya pendapat berikut. Sebab apa? Tak ada Nabi, kita taat kepada Allah Ta'ala. Dua-dua yang juga. Dan kedua-dua benda ni, benda yang tak perlu perbezaan dalam bentuk kepelbagaian. Yang tak payah bergaduh pun. Tak payah bergaduh pun benda tu. Contoh kita dalam kampus. Kita secara kita punya maqasid dia ialah kita nak melaksanakan kerja-kerja agama. Dan kita berbeza pendapat dalam proses melaksanakan kerja-kerja agama. Sebagai contoh, ada sebahagian yang mengatakan kita perlu melaksanakan kerja agama ni dalam kampus. Ada sebahagian yang lain kata kita perlu melaksanakan kerja agama ni adalah di luar kampus menggunakan persatuan NGO yang kita kena gunakan masyarakat. Dua-dua melaksanakan kerja agama. Cuma berbeza dari segi pendekatan. Pendekatan ini di bawah kategori dipanggil sebagai perbezaan pelbagaian. Pemikiran dalam melaksanakan satu benda, dalam ibadah umpama dia, kewajipan menghadap kiblat dalam salat menjadi syarat sah salat. Betul tak? Kenapa? Sabit dengan nas yang sahih dan sahih. Tetapi kaedah untuk melaksanakan nas yang qat'i ini adalah bersifat dengan dhanni, iaitu boleh dengan lebih dari satu cara. Nak tanya ahli makan boleh, kat mana arah kiblat. Nak tengok dalam isyarat tempat boleh, dalam tempat boleh. Contoh kita tengok merok kat mana kan. Macam merok kat depan, kita pergi menghadap belakang, jadi orang kata kita ni tak waras. Merok tu menunjukkan kat mana kiblat kita tuju. Ataupun kita nak tengok isyarat langit ke, isyarat matahari ke. Ada pula tengok langit dalam telefon kita ada kompas. Ataupun kita nak melihat kepada berfatwa dengan hati kita. Saya baru ni bila pergi duduk di Pulau Aman, semua benda tak ada. Gelap, hujan semua, apa tak nampak. Live fatwa dengan hati. Sebab apa? Dalam fiqh ni, selagi mana bukan di depan Kaabah secara ini kan, kita boleh mengambil mana-mana satu pendapat kaedah-kaedah tu untuk kita melaksanakan nas yang wajib. Maksud dia ialah perbezaan pendapat ini berlaku dalam ibadah pun berlaku. Pas ni berlaku ke perbezaan pendapat antara dia. Kalau kita tengok kiblat ni, macam tadi dalam kiblat tadi nas wajib qat'i, tapi proses melaksanakan nas dhanni. Kena di situ ada kepelbagaian. Nak pakai mana-mana pun boleh. Laksanakan wuduk kan? Wuduk memang semua kita setuju kata memang wuduk kena buat. Sebab apa? Untuk kesempurnaan dalam beragama kita tak tolak wuduk. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu bikumul Islam madinah. Tapi proses melaksanakan wuduk tu kita berbeza pendapat. Dan perbezaan ini di bawah kategori kepelbagaian. Ada kata kita force macam lah tu ada. Biar kalau tak buat penting mampu wuduk. Ada grup yang lain macam Aiman ke, macam Musa kata tak, kita kena pergi dapat mandat sosial dulu. Macam hak Nabi buat dulu ni. Tak payah sebut nama nak buat lagi, yang penting pergi dapat mandat dulu. Bila dapat mandat esok ni, kita kena educate orang untuk buat dulu secara beransur-ansur. Kedua-dua pendapat ini adalah di bawah kategori ikhtilaf yang kepelbagaian, yang tak perlu pun kita bergaduh kalau kita ada attitude itu. Yang bertentang macam mana? Contoh macam kita nak hak Islam, kita nak duduk dengan Tumbakan UMNO,
ada satu grup yang lain pula ni atas nama Islam yang sama ni nak pergi pakat dengan UMNO, memanjatkan kezaliman. Dia bertentangan dengan nas. Buat kerja dalam gelap. Benda tu benda yang clear. Orang nak terus sekat kezaliman, mereka duk pergi bagi nyawa. Itu di bawah kategori al-ikhtilaf at-tanaqudi. Ataupun macam dulu tahrir. Baru nak sebut dari amal Islam ni. Amal Islami kan. Orang nak buat kerja Islam kan, dalam bentuk apa ni nak ambil pemerintahan, dia dah ajak orang untuk ikut khilafah dia yang dia tak clear nak ikut khilafah macam mana. Jadi perbezaan pemikiran tu ialah automatically ialah dari buah kategori yang pertembungan. Kenapa? Ia bertembung yang kita dalam melaksanakan kebetulan agama kita. Jadi kalau Dr. Yusuf Qaradawi dia sebut oleh bab ni dalam fiqh daulah. Fiqh daulah Islami, dia disebut tidak berkali dengan tepat. Dia kata berbilang-bilang jemaah yang memperjuangkan Islam ini adalah tidak dilarang sekali selagi kesatuan itu tidak mampu dicapai rentetan daripada perbezaan matlamat atau perbezaan manhaj ataupun fahaman, ada ideologi dan juga berlainan sifat. Kita tak kawan orang, kita tak boleh nak duduk dengan dia sebab kita berbeza matlamat dengan dia. Contoh kita dengan ikrah lah. Beza dari segi manhaj je. Dia nak mengajar agama, kita nak mengajar agama. Atas perbezaan manhaj tu tidak boleh menjadi asas untuk kita ni mengambil dalam pertemuan. Kita halang ajar agama dia. Sebab ajar agama ni menjadi kewajipan yang fardu kifayah. Itu contoh. Sama juga antara pemuda nak mengajar agama dengan kampus nak mengajar agama sama Islam ni. Benda tu pun sebenarnya benda yang tak perlu pertemuan tu. Jadi itu antara benda yang dan perbezaan itu ini harus dengan syarat perkara itu dari jenis berbilang dalam bentuk kepelbagaian. Saya tulis al-ikhtilaf at-tanawu'i ataupun pengkhususan. Kita beza dalam mengkadir orang. Pemuda PAS kadir dalam kerangka kita kampus ni mengkadir dalam kerangka kampus secara khusus. Jadi perbezaan tu perbezaan dalam kategori tanawu'i. Sepatutnya metod beza biasa dan subjek pun dah berbeza. Takkan nak metod sama. Okey itu. Bukannya berbilang membawa kepada pencanggahan atau pertentangan ataupun disebut sebagai al-ikhtilaf at-tanaqudi. Jadi isu dia sekarang kita yang tak sebut. Ini bukan isu keimanan. Ini isu attitude kita dalam memahami maksud amal Islam secara teorikal dan praktikal. Kalau attitude kita tak nak terima perubahan atau tidak boleh terima perbezaan yang kepelbagaian, tentu kita akan bermusuh dengan semua orang yang berbeza pendapat dengan kita. Sedangkan perbezaan itu adalah Islam sepatutnya boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafalah naku min zakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Itu clear nas yang mengenai toleransi di atas perbezaan kita ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kalangan kamu adalah orang paling bertakwa di sisi kami. Allah. Baik, saya ada soalan sikit. Macam yang kita tahu lah, konteks dalam negara Malaysia, kita dah tahu kita dah iktiraf dah kan. OIC iktiraf Malaysia sebagai negara Islam. Okay. Tapi yang kita nampak negara Islam yang kita kata sepatutnya ada amat Islami, yang kita kata Malaysia ni sudah diiktiraf sebagai negara Islam, sepatutnya adalah unsur-unsur program-program yang ada mengikut konsep amat Islami. Okay. Jadi secara yang kita kata, yang kita tak sedar lah, contoh di negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang yang ditadbir oleh yang kita kata China, Ling Guan Eng. Okay. Jadi nak tahu juga lah macam mana yang kita nak katakan amat Islami yang kita kata dalam konteks merintah negara ni, bawah pimpinan Islam. Dan apa juga yang kita nak tahu macam mana pula yang kita nak iktiraf yang bukan Islam yang jadi pemimpin, tapi kita nak iktiraf sebagai amat Islam.
Walaupun dia bukan negara Islam ataupun negeri yang bukan Islam. Okey, isu dia ialah isu konsep bernegara dan hubungan dia dengan amal Islami. Isu dia itu. Contoh macam doktrin asal ni ialah amal Islami akan dilahirkan apabila adanya sebuah negara Islam, dengan apabila adanya sebuah terlaksananya undang-undang hudud, itu dianggap amal Islami. Selain daripada itu dianggap sebagai yang bukan amal Islami. Ini adalah dari segi perbezaan dari segi teorikal kepada amal Islami ya. Sebenarnya kalau kita bincang dalam konteks Pulau Pinang ataupun dalam konteks apa negara sekalipun, amal Islami ini baik buruk ni dia tergantung ke atas individu, atas mukallaf. Maksud dia kebaikan kerja agama pun tergantung atas individu. Kita berbincanglah dalam konteks individu pun kita tergantung atas individu. Bincang atas konteks kekeluargaan Islam pun kita tergantung atas individu juga. Keluarga itu jangan amal Islami bila individu dalam tu mengamalkan amal Islami. Kalau kita bincang dalam konteks kemasyarakatan pun sebenarnya ialah masyarakat itu dianggap amal Islami apabila individu yang memimpin masyarakat itu adalah amal Islami. Sampailah kenegaraan ataupun sampai kepada khilafah pun ia mesti tergantung atas individu. Arti dia ialah pada tahap mana sekalipun amal Islami itu mesti diukur pada atas dasar individu. Jadi kita tak perlu menunggu sampai ada negara baru kita boleh bincang Islami. Kenapa? Kewajipan, tuntutan, saranan amal Islami itu sebenarnya atas infiradi kita pun kita memang ada dan kita bincang di awal tadi, itu yang pertama. Cuma bila kita bincang dalam konteks kenegaraan ni, ada kadang-kadang dalam kenegaraan ni tidak ada undang-undang Islam. Ya, bila boleh kita bentukkan amal Islami atau satu bentuk amal Islami atau bukan? Di sinilah kita bincang dari segi polisi. Kita bukan lagi berbincang dari segi teorikal dia, polisi, praktikal dia. Sebagai contoh, dalam konteks di Pulau Pinang, mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa di sana ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Tentunya hak-hak mereka itu ada. Sebagai contoh, orang Islam ni memang diharapkan makan khinzir. Betul tak? Diharapkan makan khinzir. Tapi haram makan khinzir kita ni tak sampai boleh menafikan hak bukan Islam untuk makan khinzir. Jadi di sana automatically kita kena berbincang mengenai ialah macam mana kita nak pastikan Pulau Pinang itu menjadi satu negeri yang tidak menafikan hak orang. Baru sana kita bincang macam mana kalau khinzir itu potong, macam mana kita nak bincang ialah nak pastikan bahawa sistem peternakan khinzir untuk hak orang Islam ni dipelihara sampai bersih, tak ada penyakit, benda tu sihat dan sebagainya. Tak payah tunggu khinzir, lembu, peternak lembu pun sama ke orang Islam makan lembu. Walaupun orang Hindu tu memang kata lembu tu Tuhan dia, sama dia. Kalau dari segi pentadbiran pun kita kena berbincang juga, walaupun lembu tu halal, pentadbiran kita bincang macam mana ikan lembu kita ni sampai piawaian yang sepatutnya, bersih sebagainya. Jadi di situ ialah dari segi praktikal kita amal Islami tu. Dia bukan lagi kita bincang mengenai an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagai beriman. Kita bincang macam mana piawaian kebersihan itu sebagai iman. Dalam konteks yang lain, contoh macam dalam bentuk integriti. Kita baca dalam sirah dulu yang macam mana contoh dia seperti Khalifah Umar Al-Khattab dipetikai dalam pakaian dia sampai anak dia sendiri kata sebahagian dia letaklah baju itu integriti zaman tu. Sekarang ni integriti itu mesti diserlahkan dalam bentuk yang lebih dalam bentuk polisi. Contoh kita ada Hizbah. Yang ni ada di negara-negara sekular, negeri sekular ya. Negeri sekular demokratik dah. Di negeri yang ditakdir orang Islam tak ada ni. Hizbah tak ada. Di Kelantan tak ada, di Kedah tak ada. Terengganu dulu nak buat tapi tak sempat. Tapi di Penang ada, okey. Di Selangor ada Selkat. Selkat. Jadi dia ada benda tu, Hizbah. Di Penang Isytihar Harta. Di dalam sebuah negeri yang ditakdir oleh kepimpinan berjamaah tak Isytihar. Bahkan menganggap benda tu tidak benda tu seolah-olah macam banyak tak baik dan baik. Penang Isytihar. Sebab apa? Sebab sistem tu mesti kena proof.
Kalau kita nak tunjuk kata kita ni integriti, apa dia? Apa yang wayang untuk integriti? Antara dia kena isi harta. Situ biar bagi orang nilai kita tu pun tak tu. Betul tak? Jadi amal Islami ni boleh diwujudkan sama ada dalam konteks bernegara, dalam konteks khalifah ke, kekeluargaan ke apa. Sebab apa? Ruang lingkup tu sangat luas. Kita tak perlu tunggu ada sebuah negara kita nak amalkan. Sebab kebaikan tu memang kita dah wajib lah. Betul tak? Jadi itu saya ingat benda yang kita boleh bincang. Daripada tu kita boleh bincang supaya ada berlaku dinamika sikit attitude kita dalam berjemaah, dan wawasan berjemaah kita tu lebih dinamik. Allah. Ya, memang dia sama. Sebab bila persoalan saat pengurusan negara orang apa ni, negara bukan kerajaan Islam macam mana kita nak iktiraf orang yang melakukan amal Islam itu, anda terus teringat kata-kata yang Ra'aitul Islam dalam orang muslimin. Aku melihat Islam tapi aku tidak melihat Muslim. Dan aku melihat Muslim tapi aku tidak melihat Islam di Mesir. Sedangkan dia dapat Islam di Eropah tapi tidak ada penganut orang Islam. Ini disebut sebagai amal Islam itu sebenarnya jawayang, disiplin, benda-benda dalam kehidupan masyarakat benda tu. Ini yang kita boleh iktiraf benda-benda masyarakat. Kita tengok ni je. Kalau kita nak tengok negara Islam, kita bandingkan Mesir dengan Eropah. Switzerland. Dan saya dapat maklumat daripada kawan saya, Poland. Saya tak pasti sejauh mana fakta ini betul. Poland tak pasti sejauh mana, tapi mungkin boleh cek. Poland merupakan sebuah negara yang tidak ada akta tentang keracunan dan dadah. Tidak sebab dia. Bila ditanya, saya tanya apakah mereka membenarkan penggunaan dadah dan kelacuran itu? Dia kata, tak, bukan membenarkan, dia kata. Sebab memang rakyat dia tak ambil. Jadi dia kata sia-sia buat akta ni. Baru-baru ni TV baru ni apa ni penjara kat sana kena tutup kan. Orang salah tak ada lah, gaji buta lah. Dia makan. Dia tu penjara lah. Penjara ni semua habis tutup. Boleh. Apa Islami? Nah, negara yang tidak ada Al-Quran pun rasa dalam perlembagaan dia orang, tapi boleh mencapai hasrat dan visi Al-Quran itu sendiri. Kita sebuah cek. Sebenarnya kita tengok dalam konteks beragama ni, la yanhaqumullahu 'anil ladzina yuqatiluhum fid dini wa yukhrijuhum min diyarikum an tabarru. Cerita pasal macam mana bila mana satu orang mak kepada Sayyidatina Asma ni kakak budak Aisyah. Mak dia bagi hadiah kat dia. Kat Asma ni kerana mak dia Islam ni, dia bagi hadiah tu. Cerita ni sampai ke Nabi panggil, turunlah ayat Quran ni cerita pasal Allah tak pernah langsung melarang hampa ni daripada berbuat baik kepada orang yang tak pernah langsung pegang hampa dalam keagamaan hampa. Bahkan tak pernah mengusir wa yukhrijuhum min diyarikum, dan mengusir hampa daripada kampung halaman hampa. Jadi at-tabarru yang dibincang tu adalah kebaikan di kalangan orang Islam. Wa ta'awanu 'ala birri. Tabarru, birri, kebaikan ini setengah tafsir ulama kata adalah